Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ini kita akan bedah kitab yang kedua, iaitulah kitab Ad-Dawlatul Islamiyyatu fil Mujtama'i Ta'addudi, negara Islam dalam masyarakat majmuk. Bagaimana untuk kita faham maqasid, objektif daripada penulisan musannif ataupun tuan guru dalam kitab ini. Jadi insya-Allah dalam tempoh sejam ini kita akan cuba berkongsi idea daripada penulis. Kita pergi kepada muka surat 1. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين الآجلة والعاجلة. الإسلام هو الدين. فالإسلام ليس كغيره من الأديان والنظريات المعروفة عند الناس حول العالم، لأن كلمة الدين من حيث لغة القرآن يشمل كل الأمور المتعلقة بالإنسان على حسب فطرته التي فطر الناس عليها حكمة خلق الإنسان في الأرض. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita boleh mulakan kembali bedah kitab siri kedua, kitab yang telah dikarang oleh Presiden PAS Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang juga merupakan duta khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di Timur Tengah. Jadi kitab yang kedua kita pada malam ini menyentuh tentang sebuah negara Islam dalam masyarakat majmuk, dan khususnya di negara kita Malaysia, yang kita faham bahawa Malaysia kita ni adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, bangsa dan bahasa. Maka bagaimanakah cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat sedemikian. Jadi buku yang ada ataupun kitab yang ada di tangan kita ini, insya-Allah kita cuba fahami bagaimanakah kehendak musannif di dalam menyelesaikan dan merungkaikan serta memberi intro supaya kita faham bagaimanakah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada Islam itu. Jadi pada muka surat yang pertama lagi, musannif Tuan Guru telah memulakan tajuk yang pertama, menyatakan secara berprinsip bahawa Islam ini adalah ad-din. Islam ini adalah agama. Ya, Islam ini bukan doktrin. Islam ini bukan religion. Islam ini adalah agama. Jadi Islam, walaupun dia agama, Islam tidak sama seperti mana agama-agama yang lain. Islam tidak sama seperti mana doktrin-doktrin yang lain yang seluruh dunia ini mengenali doktrin yang pelbagai. Islam bukan itu. Islam adalah Islam. Kerana kalimah agama, kalimah ad-din daripada pemahaman Al-Quran itu sendiri merangkumi kesemua kehidupan manusia. Fitrah manusia semula jadi manusia, dan segala macam kehidupan manusia, cabang-cabangnya, itu adalah Islam yang menaunginya. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita nak faham agama Islam ni macam mana, Islam itu adalah agama yang menaungi keseluruhan aspek kehidupan manusia itu.
Itulah Islam. Jadi Islam ini adalah agama untuk alam, agama untuk semesta alam ini. Sebelum daripada diturunkan Islam sebagai agama kepada para rasul, para anbiya, untuk diserukan, untuk diperturunkan kepada seluruh manusia. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un wa ilaihi yurja'un. Patutkah mereka cari agama lain selain daripada agama Allah? Sedangkan Islam, agama Allah ini, telah menyerah diri sepenuhnya apa yang ada, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Mereka dengan penuh taat, tanpa mereka membangkang, mereka taat Allah, kembali menyerah diri kepada Allah. Jadi sebelum daripada menjadi agama kepada manusia, yang dianuti oleh manusia, yang dibawa oleh para anbiya, Islam ini telah menjadi agama yang telah berserah diri segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa kehebatan Islam itu sendiri, ya, sebagai agama. Katakanlah, qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat ini sebut, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan seluruh anak cucu mereka, apa yang diberi kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi selepas daripada itu, tidak ada perbezaan sedikit pun. Semua mereka membawa Islam, dan semua orang yang mereka bawa, mereka suruh peluk itu adalah agama Islam, supaya mereka berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan siapa yang memilih selain daripada Islam, sebagai agamanya, maka Allah tidak akan menerima dan dia akan rugi di hari akhirat kelak. Jadi ini suatu prinsip yang mesti kita pegang. Umat Islam sendiri merasa izzah, mulia dengan Islamnya. Itu bukannya menjadi manusia yang rasa tidak berapa mulia ataupun tidak rasa bangga dengan Islam yang dianutinya. Oleh kerana itulah, wala yajuzu li muslimin an yafhama hadha ad-din fi itar ta'rif ghairi lughati al-Quran wa huwa aslu hadha ad-din wa tasawwurihi, wal Islam laysa min kalimah religion min al-lughati al-gharbiyyah atau kalimah agama min al-lughati al-mahalliyah. Jadi oleh kerana itu tidak harus sama sekali, tak boleh kita nak faham agama ini dalam selain daripada pemahaman Al-Quran. Kita kena faham Islam melalui kacamata Al-Quran. Dan gambaran yang telah diletakkan oleh Al-Quran tidak boleh melalui fahaman yang telah istilah yang telah direka cipta, yang telah diletakkan oleh Barat, religion, ataupun bahasa kita, bahasa Melayu, agama. Tak boleh. Kita kena kata Islam. Kalau agama Islam, tidak boleh agama kita, tak boleh. Kena Islam. Dan Islam ini tidak boleh terpisah dengan ad-daulah. Ini musannif telah menyatakan pada muka surat yang ketiga. Kalau cetakan inilah, cetakan, saya tak tahu cetakan lama ataupun baru, ya. Kitab ini pada muka surat 3, ad-din wa daulah, agama Islam dan negara. Jadi wad-daulatu dakhilatun fi mawdu'id din wal Islam huwa ad-din fa innaha la fasla baina ad-din wad-daulati fil Islam, kadzalika muradifatuha as-siyasatu wal hukumatu wal imamatu wal khilafatu wa kullu shu'uniha wa furu'iha fi ad-dustur wal qawanin wal iktisad. Negara ini masuk dalam tajuk agama Islam. Negara ini adalah satu tajuk yang ada dalam tajuk Islam. Dan Islam ini agama. Sebagaimana kita nyatakan, inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah, Islam. Maka kerana itu kita boleh fahami bahawa tidak ada faslun,
tidak ada pemisahan di antara agama dengan negara dalam Islam. Ini kita mesti jelas. Negara pentadbiran, apa-apa yang asbab-asbab yang berkait dengan pentadbiran dari sudut politiknya, dari sudut organisasinya, ekonominya, ketenteraannya, semua itu adalah termasuk di dalam agama dan termasuk dalam Islam. Maka oleh kerana itu kalimatu wa kalimatu al-fasli baina ad-din wad-dawlati أو أن السياسة لا علاقة لها بالدولة أو أن الحكومة من أمر الدنيا وليست من أمر الدين وليست من تعاليم الإسلام وإنما هو من نص إنجيل متى أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. Sebenarnya satu perbahasan yang dibincang oleh Barat, oleh orang-orang kita pada hari ini, faslu baina ad-din wad-daulah, pemisahan di antara agama dengan negara ini sebenarnya tidak ada kaitan. Agama tidak ada kaitan dengan negara, tidak ada kaitan dengan Islam, dengan agama. Begitu jugalah agama ini tidak ada kaitan dengan kerajaan. Jadi ini adalah bukan daripada ajaran Islam. Mesti kita jelas. Ini bukan daripada ajaran Islam. Bukan daripada syariat Islam. Tapi mari daripada mana? Mari daripada kitab Injil. Antaranya kitab Injil Mata. Yang kitab Injil ini menyebut bahawa berilah hak raja Kaisar, raja yang memerintah Rom, Byzantine, Rus, beri hak dia. Hak dia adalah hak dia yang memerintah. Tidak ada campur tangan dengan hak Allah, agama-agama, ya. Jadi maknanya sebenarnya inilah proses awal kenapa boleh berlakunya pemisahan di antara agama dengan politik, dengan negara, ataupun disebut sebagai al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah ini sendiri daripada bahasa Arab, kalimah diambil daripada ilmu. Tetapi sebenarnya perkataan yang sebenar yang tersirat di situ ialah al-diniyah. Tak mahu kepada agama. Bukan al-ilmah. Ilmu itu sebenarnya satu ciplakan mereka sahaja, yang mereka nak menunjukkan bahawa ilmani ataupun sekular itu adalah satu juzuk yang baik. Tetapi sebenarnya dinamakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dan tokoh-tokoh cendekiawan Islam pada hari ini sebagai al-diniyah. Ini adalah ilmaniyah, ini sebenarnya nama sebenar al-diniyah, tak mahu berpijak kepada agama. Jadi oleh kerana itu kita tengok sejarah kemunculan al-ilmaniyah ataupun sekularisme ini bermula muncul di Eropah pada abad pertengahan lagi di Itali pada awalnya muncul. Bagaimana kita tengok seorang ahli gereja yang terkenal dan tokoh falsafah agama pada masa itu, Francis August, yang telah meramalkan akan berlaku satu kejatuhan agama. Agama ni akan hancur. Agama Kristian ni akan hancur. Manusia sudah mula akan meninggalkan agama. Dia sudah meramalkan perkara tersebut. Jadi oleh kerana itu mereka cari satu jalan bagaimana untuk menyesuaikan agama Kristian ini dengan fahaman sekular ini. Maka macam mana? Oleh kerana itu di kalangan ahli gerejanya mendakwa bahawa fahaman ilmaniyah ini adalah merupakan tuntutan yang ada tersurat di dalam kitab Injil. Ini yang didakwa oleh mereka. Sebab itu kita tengok lahir pada masa itu padri-padri ataupun ahli gereja. Ahli gereja ni adalah ahli agama yang kehormat, yang sangat dihormati oleh masyarakat pada ketika itu. Bagaimana contohnya antara nama Padri Copernicus, yang mana dia lari daripada gereja, kemudian dia hanya tumpu kepada astronomi, sains, dia tinggalkan agama dan dia seleweng agama dia, seleweng kitab Injil yang ada di dalam gereja. Begitu juga dengan rahib Giordano Bruno yang berasal daripada Itali, lari daripada biara dia dan keluar, kemudian dia mengajak manusia dan memecah belahkan agama
dengan manusia, masyarakat pada masa itu. Hancur. Akhir sekalinya, semua orang pada masa itu memilih materialistik. Termasuklah ahli-ahli gereja, ahli-ahli agama memilih material, keduniaan. Pada zaman itu berlaku satu teknologi binaan dan teknologi yang lain. Jadi materialistik itu sudah menular. Jadi oleh kerana itu pengaruh sekular ini telah menjala secara meluas di barat, dan di negara kita sendiri pun telah menjala ideologi sekular ini secara rasminya bila berlaku secara rasmilah bila British telah memperkenalkan sistem residen selepas perjanjian Pangkor bila tahun 1878. Jadi pada masa itu dilaksanakan dasar pemisahan antara pemerintahan dan antara pentadbiran, di mana negara pentadbiran dan pemerintahan ini dipisahkan daripada sultan. Ya, jadi maknanya berlaku satu pemisahan antara pentadbiran ini. Termasuklah antara pentadbiran dengan hal agama. Jadi akhir sekalinya dia menjala sedikit demi sedikit, dia menjadi satu doktrin yang dipegang oleh sebahagian besar juga di kalangan masyarakat kita di tanah Melayu ini. Ya, jadi itu kesesatan pengaruh dan juga doktrin sekularisme. Jadi sekular ini adalah perkara yang batil, yang mana yang akan memberi satu virus kepada umat Islam khususnya, menolak fahaman bahawa berpolitik ataupun ambil prihatin cakna kepada pentadbiran dan negara ini adalah suatu yang merugikan. Perkara itu sebenarnya bukan perkara yang besar dalam agama, bahkan agama pun tidak memandang perkara itu. Ada pihak umat Islam yang bercakap sedemikian kerana terkesan dengan doktrin sekularisme ini sehingga pada hari ini. Ya. Jadi sebab itulah kita kena faham dalam Islam, musannif ini telah bawa ayat yang menyeru kepada supaya menyatakan bahawa pentadbiran, al-imamah, as-siyasah, al-khalifah, bahawa membentuk sebuah negara dengan kepimpinan itu adalah merupakan suatu perkara yang wajib. Dan ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat keempat itu berdasarkan firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ketika Allah nyatakan kepada malaikat ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Di situ permulaan menggunakan perkataan khalifah ini. Allah nak jadikan khalifah, iaitu yang menguasai, yang mentadbir muka bumi. Malaikat tak nak. Sebahagiannya malaikat enggan dan tidak merasakan bahawa ada satu kerugian pada manusia yang diciptakan ini. Jadi kita nak nyatakan di sini ialah perihal khalifah itu. Bagaimana Allah sudah menyatakan kepada para malaikatnya dia akan jadikan khalifah yang akan menguasai dan mengurus muka bumi ini. Sebab itu nak tak nak kita manusia, kita kena dengar, kita kena akur segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana alaqah hubungan kita dengan Allah ini adalah merupakan alaqah baina al-makhluk wal khaliq, di antara pencipta dan juga hamba. Bukannya alaqah di antara pemerintah, rakyat, bukan begitu. Kita adalah Allah. Setiap apa yang Allah suruh maka wajib sam'an wa ta'atan. Sebagaimana Allah sebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak haruslah bagi seorang yang beriman itu, laki perempuannya, apabila Allah telah putuskan, Rasul telah putuskan sesuatu perkara, mereka nak buat pilihan lain, nak buat pilihan yang lain, tak boleh. Dan ini dianggap sebagai maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul. Wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mereka akan sesat dengan sesat yang nyata bila langgar arahan Allah dan Rasul.
Jadi itulah banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kita apabila Allah menghendaki dan memberi arahan apa-apa jua dalam perkara, maka hendaklah kita akur dengan berkata sami'na wa ata'na. Tak boleh kita kata sami'na wa asaina, dengar dan kita langgar, dengar dan kita bangkang, tak boleh. Begitulah juga dalam hadis Nabi SAW pada muka surat 5 itu, Nabi menyebut kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwal fil awwal a'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma istar'ahum. Banu Israel dulunya dipimpin oleh para nabi, ya. Setiap kali nabi wafat diganti oleh nabi, dan setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dah, wala nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang adanya ialah khulafa, khalifah-khalifah, pentadbir-pentadbir yang akan mengurus muka bumi ini. Mereka khalifah ni banyak, ya. Dan apa nabi, sahabat nabi tanya, macam mana kalau kami berada pada masa itu, zaman itu? Nabi kata fu bi bai'atil awwal fil awwal, tetaplah dengan bai'ah yang pertama tadi, kemudian bagi hak mereka iaitu sam'u wa ta'ah, dengan dan patuh, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyoal mereka apa yang Allah jadikan mereka itu sebagai pemimpin. Jadi maknanya kita, tugas kita ialah kita hendaklah sam'u wa ta'ah, memberi kepatuhan kepada kepimpinan yang dilantik. Jadi khalifah ini adalah merupakan kepimpinan yang mengurus dan yang mentadbir sesebuah tempat, sebuah negara itu. Sebab itulah dalam kitab ini musannif sebut khalifah ini ialah khalifatullah fi imta'i ahkamihi wa awamirih, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama mufassirin. Khalifah Allah, khalifah ini ialah merupakan khalifah Allah, sebagaimana maksud al-khalifah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah khalifatullah fi imda'i ahkami. Setengah ulama menyebut khalifatul rasulillah, iaitulah khalifah kepada tuntutan yang Allah suruh, khalifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan hukum-hukum dan segala perkelilin dan arahan yang dilaksanakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Itulah khalifah. Sebab itu Ibn Khaldun ketika mana dia menyatakan apakah pemahaman pasal khilafah, Ibn Khaldun kata khilafah ini adalah hamlul kafati ala muqtada an-nazari syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyah wa dunyawiyah. Khilafah ini ialah memikul tanggungjawab yang besar ke semua sekali, yakni menguruskan ke semua sekali yang ada dalam muka bumi, di tempat yang dia mengurus itu, manusia, haiwan dan semua sekali, mengikut perspektif syariat. Tapi mestilah mengikut perspektif syariat untuk menjaga kemaslahatan mereka di dunia ni dan di akhirat, bukan setakat dunia tapi akhirat. Maka kata Ibn Khaldun, khalifah ini ialah mereka yang mengurus keadaan itu, yang menjaga kestabilan manusia, makhluk yang ada di bawahnya untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Itu khalifah. Jadi maknanya tidak ada sebab kita pada hari ini bahawa kita nak kata daulah ataupun hak kenegaraan ini adalah hal orang-orang politik saja. Siapa orang politik? Maksudnya seolah-olah politik itu satu juzuk yang lain yang tidak termasuk daripada Islam. Seolah-olah begitu. Jadi ayat begitu tak boleh ada. Kita umat Islam ni tak boleh bercakap begitu. Kerana daulah dan juga khilafah dan juga pentadbiran as-siyasah itu adalah merupakan juz'un yatajazza'u minad din. Bukan juz'un la yatajazza'. Dia adalah merupakan juzuk yang bersama-sama, yang ada di bawah juzuk-juzuk yang ada dalam Islam, dalam agama. Maka muka surat ke-6 itu musannif menyebut fa iqamatud dawlati minas sunnatil amaliyati bi hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati wa fiha al-marhalatu al-muhimmatu fi as-sirati an-nabawiyyah wa minha iqamatud dawlati al-madaniyah wa 'aqdu mithaqil madinah
fil mujtama'i ta'addudi. Ya. Jadi mendirikan negara ini adalah sunnah amaliyah. Sunnah yang besar. Ingat ya, sunnah yang besar. Yang mana dia adalah sunnah amaliyah yang Nabi sendiri SAW buat. Maka kita umat Islam mesti laksanakan, tidak terkecuali kita. Ya, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi mendirikan negara Madinah dan meletakkan piagam Madinah. Sebagaimana kita faham bahawa piagam Madinah yang 47 fasal itu setengah pendapat yang terbanyak, di mana kalau kita tengok dalam masyarakat ta'addudi, masyarakat majmuk yang sudah ada dalam negara Madinah, Yahudinya dengan pelbagai Yahudi, kaum bani-baninya pelbagai bani-bani, termasuk musyrikin lagi yang ada, maka Nabi telah meletakkan fasal-fasal, termasuklah kepada golongan masyarakat ta'addudi, masyarakat majmuk itu. Kita tengok contohnya dalam fasal yang kedua hingga ke-11 disebut tentang masyarakat majmuk. Hak-hak mereka itu dinyatakan dalam pasal tersebut. Dan bagi golongan non-Muslim, Yahudi, pada masa itu ialah diletakkan dalam fasa 24 hingga fasa 38. Maknanya begitu kita tengok piagam Madinah ini diasaskan di atas untuk mewujudkan suatu negara yang sejahtera, negara yang mana yang menaungi seluruh makhluk masyarakat, walaupun negara Islam, tetapi tidak hanya menaungi umat Islam, tetapi menaungi seluruh rakyat, termasuklah non-Muslim. Dan non-Muslim itu hidup aman, damai, dan mempunyai hak-hak yang digazetkan di dalam piagam, di dalam perlembagaan Madinah itu sendiri. Maka oleh kerana itulah, kita mesti jelas di sini bahawa perkara ini telah menjadi sebati dan menjadi pegangan umat Islam, ulama Islam dalam mempertahankan Madinah dan mempertahankan daulah. Ini adalah suatu juzuk daripada Islam. Wa amma umur ad-dawlah al-hakimah al-'ulya fi aidi al-istimar wa intahazu min jahalati aghlabiyyah al-ummah allati iqtana'at bihadha al-qadar min ad-din فانتشرت العلمانية في إدارة البلاد ودخلت عقول الجهلاء مع صمت كثير من العلماء. Ya. Dan yang kita cakap tadi soal sekular, ya, sekular tadi akhir sekalinya masuk ke negara kita ni, masuk dalam sebuah daulah ni, dan dia boleh tersebar di situ di sini. Kerana apa? Kerana dengan maaf, umat Islam itu sendiri ramai yang jahil, tak mahu belajar. Bahkan ada alim ulama, tapi alim ulama yang samit, alim ulama yang diam, yang tidak mahu berkata dan tidak mahu untuk menegur kalau berlaku apa-apa benda-benda yang tidak baik dan melanggar syariat. Jadi dua-dua golongan ini sebenarnya merosakkan sebuah negara Islam dan sebuah masyarakat Islam itu sendiri. Merosakkan. Iaitulah adanya alim, tapi alim yang senyap, yang diam, yang hanya menjaga periuk nasinya. Yang keduanya adanya jahil yang ramai dalam masyarakat Islam. Ini yang akan mengorbankan dan merosakkan agama itu. Sebab itulah musuh Islam sentiasa mencari ruang. Sama ada musuh Islam itu di kalangan kufar, musuh Islam itu di kalangan musyrik, musuh Islam di kalangan munafik. Dia sentiasa ingin merungkaikan tali yang telah disimpulkan, ikatan yang disimpulkan oleh Islam. Hadis Nabi SAW disebut, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan, fakullama inqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ikatan Islam ni akan terlerai satu demi satu. Setiap kali terlerai ikatan Islam itu, maka orang ramai akan berpaut pada ikatan seterusnya. Terlerai satu, orang berpaut pada yang seterusnya. Terlerai yang ni berpaut pada seterusnya. Sehinggalah terlerai semua sekali. Dan perkara pertama yang terlerainya ialah al-hukmu, pemerintahan yang bersabit dengan negara. Yang ni akan terlerai. Sebab apa?
Sebab datang sekular, datang pengaruh doktrin macam-macam sesat, fahaman-fahaman yang sesat barat. Akhir sekalinya menolak fahaman daulah siasah. Bahkan dia kata kalau politik ni auzubillah minasyaitan wasiasah. Saya berlindung daripada syaitan dan siasah. Syaitan ni musuh Allah. Siasah ni seolah-olah musuh Allah, musuh agama. Paniknya, teruknya agama, fahaman kita yang mana pada hari ini pun ada lagi fahaman yang dibawa, pemisahan di antara siasah politik ini dengan agama. Yang tak betul dalam politik itu kena betul lah. Masalah politik itu sendiri adalah satu tuntutan agama. Bukannya kita tinggalkan politik akibat kita tengok politik tak betul. Ya, kita akui bahawa kita akui apa yang berlaku di tanah air kita. Kita tengok politik yang teruk berlaku. Oleh kerana itulah kita kena berpada-pada dalam politik yang ada dalam negara kita. Tak semestinya kita kena tinggal politik kerana politik itu tuntutan agama yang telah mengoreng, yang telah menghijau, yang telah membiru, yang telah memerah. Politik itu kita. Tapi Islam telah mendatangkan dengan siasatu asy-syar'iyyah yang cantik, yang putih, tetapi yang mencoraknya adalah kita. Maka kita kena corak dengan baik politik itu mengikut perkiraan Islam. Dan akhir ikatan yang akan terlerai ialah ikatan sembahyang. Yang ini akan terlerai. Kemudian di negara kita setelah daripada masuknya penjajah, ya, kita tengok walaupun kita merdeka, al-istiqlal, kita merdeka, tapi ma'a warathatil isti'mar, kita merdeka dengan pewaris penjajah. Maknanya kita merdeka tapi tetap dijajah. Ya, dalam masa yang sama kita tetap dijajah. Walaqad, surat 8 itu dinyatakan walaqad syakkalat al-hukumatul Britaniya lajnatan khassatan li'adad ad-dustur li-hukumatil Malayu al-mustaqillah bita'yin udwiyatiha min jihatiha wahdaha biriasati Lu'raid wa a'dha' min al-qudah min Britania wa Australia wal Hind wa Pakistan wa laysa ahad min ahli watan. Inggris, British ini telah mewujudkan satu lajnah khasah yang kita panggil Suruhanjaya lah, Suruhanjaya Red, yang mana untuk mencadangkan perlembagaan persekutuan di mana siapa anggota Suruhanjaya ini? Tak ada seorang pun orang Melayu. Yang adanya siapa? Daripada Britain, daripada Inggeris sendiri, iaitulah Sir Ivo Jennings. Daripada Australia, Sir William McKay. Daripada India, Hakim Malik. Daripada Pakistan, Tuan Abdul Hamid. Tak ada seorang daripada tanah Melayu kita. Mereka buat apa? Nak suruh nampak Islam sikit dan diterima oleh orang Melayu. Mereka letak bahawa Islam agama rasmi. Agama rasmi. Letaklah. Tetapi Islam agama persekutuan itu, yang ramai di kalangan orang Ilmani, orang sekular, Islam ni agama rasmi. Rasmi di mana? Rasmi dalam majlis-majlis rasmi, untuk hal-hal rasmi saja. Agama untuk rasmi, untuk perasmian. Bukan agama untuk dianuti dan diamal bersama. Begitu. Walaupun dia letak atas nama Islam sebagai ada agama persekutuan. Yang keduanya, nizam demokrasi barat. Sistem demokrasi barat diletakkan, bukan demokrasi, bukan sistem Islam, bukan sistem nizam-nizam peraturan sistem-sistem Islam, bukan. Kemudian pelbagai masyarakat majmuk yang ada daripada asal buruh, daripada negara China, daripada negara India, daripada masuk semua. Akhir sekali ramai negara kita jadi negara majmuk. Al-Malik Dusturi, raja berperlembagaan, tak ada dah. Dulu negara kita ini raja Kesultanan Melayu Melaka, kita kena ingat bahawa raja adalah pemerintah, raja adalah ketua kerajaan. Tapi tak ada, setelah daripada itu raja ni hanya jadi sebagai penaung dalam bahagian agama saja. Yang ketua kerajaan ni orang lain, raja berperlembagaan. Dan al-idaratu al-federaliyah, takbiran persekutuan, takbiran federalisme, yang mana perkara ini perlu kita tashih mafahim, kita beri
kepahaman kepada umat Malaysia, kepada umat Islam, kepada rakyat kita, bahawa inilah istiqlal, inilah kemerdekaan yang kita capai, yang tidak boleh kita tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh barat, oleh penjajah. Sehingga ke hari ini susahnya kita nak buat 355, RU 355 sehingga hari ini susah. Jadi insya-Allah kerajaan PN yang ada ni insya-Allah daripada satu step ke satu step, secara bertadarus lah, secara berstep, bukan terus kita nak laksana semua sekali. Kita buat step by step, tempoh. Tambahan lagi kita dalam PKP, dalam wabak yang masih melanda ini, jadi kita perlu selesaikan dahulu wabak ini dahulu di peringkat negara. Jadi Islam ini adalah agama negara. Islam agama negara, ya. Tetapi sayangnya musannif ni kata muka surat 10 ni, haula allazina wada'u ad-dustura min qibali al-isti'mar laysu muslimin. Wa hunaka shakhsan min al-Hind wa Pakistan raghma islam ismihima walakinnahuma muqayyadan bil fikrati al-isti'mariyah. Mereka ni yang letak perlembagaan kita ni bukan orang Islam kita pun. Walaupun namanya bunyi Islam, daripada India kita sebut tadi Hakim Malik, daripada Pakistan Tuan Abdul Hamid, tapi mereka itu, doktrin mereka ialah penjajah. Doktrin mereka bawa doktrin penjajah. Pahaman mereka ni pahaman sekular yang bawa. Sebab itulah punahnya situasi, keadaan politik, keadaan sosial, keadaan ekonomi negara kita akibat daripada fahaman-fahaman dan apa yang telah diletakkan oleh mereka ini. Jadi kerana itulah pun begitu, negara tanah Melayu ini subur dengan kebangkitan Islam, subur dengan sahwatul Islamiyah. Dan kita kena ingat bahawa Barat juga tersilap bila dia hantar doktrin-doktrin seumpama sekularisme, nasionalisme, liberalisme ke negara umat Islam, ke tanah Melayu. Kita orang Melayu ni kita dah faham bahawa as-sultah, negara itu, kepimpinan itu adalah satu juzuk daripada Islam. Berbanding dengan Kristian Barat, mereka telah hancur, tidak ada hal ini. Mereka pegang humanism, maknanya manusia itu adalah manusia, absolute masternya manusia, bukannya Allah. Kita orang Islam ni pegang bahawa kita ni kok mana agama, kok mana Allah. Dalam negara, dalam ekonomi, dalam jual beli, dalam nikah kahwin, dalam apa saja, Allah, agama. Jadi bila letak sekular, dia sebenarnya tak berjaya sebenarnya. Tapi malang, kenapa berjaya? Kenapa boleh berjaya juga? Bahkan ada ulama yang menganut pahaman sekularisme. Kenapa? Kerana di sini kita melihat musannif menyebut dalam muka surat 12-13 itu ada benda tak sihat berlaku. Kerana ada benda tak sihat berlaku. Apa dia benda tak sihat yang berlaku? Zahiratan salbiyatan. Ada dua perkara negatif yang berlaku, yang benda tak baik. Apa dia? Pertama, as-sahwatul islamiyah, yang ada dalam kebangkitan Islam di tanah Melayu kita ini, ada dua perkara yang tak betul, iaitu pertama, at-tasahulu wat-tashaddudu bi-istikhdamil jahalati aw adamut tafaqquhi fid din minal muslimin. Ada dua perkara ni. Pertamanya, memudah-mudah dan juga tasyaddud, terlalu ekstrim, menekan. Dahlah jahil, tak belajar, kan? Yang keduanya tak tafakuh, tak mau belajar. Pahaman agama ni cetek. Yang dia belajarnya nak belajar yang IIU, nak belajar yang benda-benda yang dianggap sebagai yang materialistik, yang nampak. Yang agama, yang kubur, yang akhirat ni tak nampak ni. Yang ini tinggal. Jadi tafakuh fid din ini cetek dan tidak berlaku dan kurang di kalangan umat Islam. Jadi menyebabkan benda inilah sebenarnya masuk doktrin-doktrin sesat, termasuk sekular, dan masuk doktrin-doktrin yang barat, ghazwatul fikri, serangan-serangan barat masuk kerana itu. Dan tasahul yang dilakukan oleh orang kita ni macam mana? Bitaqdimil islamil ilmani allazi laysa minal islami syai' atau al-islamul liberali al-munharif anis siratil mustaqim. Dia terima Islam sekular.
saya Islam, tapi saya sekular. Dia berani sebut. Kalau pemimpin dia berani sebut, ini teruk. Saya pilih sekular, apa salahnya? Maknanya begini, menerima liberal, sedangkan benda itu adalah sangat bercanggah dengan syariat Islam. Amma tasyaddud, hak mana syadid pula, yang ekstrim. Macam mana? Al-ghulu fi tatbiq syariah biduni tafaqquh fi din. Dia terlalu melampau nak laksana Islam. Kalau orang masuk Islam, kamu kena sembahyang 5 waktu, lepas tu sunat kapik, kemudian sembahyang duha, sembahyang tahajud, puasa tak Ramadan saja, Isnin Khamis, sunat jawi. Tasyaddud. Biarlah dulu dia tak sunat ke apa, biar dia menerima Islam dan dengan kadar yang dia faham dahulu, dan sehingga dia mengucap, belajar, ajar dia tadarrush, maknanya step by step, sehingga akal dia boleh memahami perkara Islam itu. Begitu. Jadi jangan tasyaddud, jangan ghulu, jangan melampau, jangan ifrat, jangan tafriq, lebih-lebih, mudah-mudah, tak boleh. Jadi perkara dua ini yang menyebabkan berlakunya mudah pengaruh barat, pengaruh penjajah, izm-izm yang sesat masuk dalam negara kita dan masyarakat kita. Sedangkan kita pada muka surat 15 ini, musannif bawa bahawa kita kena sentiasa mengamalkan tariqatul wasatiyah. Tariqah al-wasatiyah. Jalan wasati. Jalan wasatiyah. Maaf ya, kadang-kadang orang kita, termasuk saya dengar ustaz-ustaz kita mengajar, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummah pertengahan. Tengah macam mana? Kena jelas. Kena rujuk tafsir. Wasatan yang dimaksudkan di situ ai adlan. Tengok Ibnu Katsir, tengok Qurtubi. Mana ai adlan, maknanya wasatan di situ membawa maksud ummah yang adil. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, bila dia sebut al-wasatiyah tu, kadang dia sandarkan, dia atafkan juga dengan al-i'tidal, al-wasatiyatu wal-i'tidal. Adil. I'tidal ni apa? At-tawassut baina halain. Maknanya bersederhana di antara dua perkara, tidak memayahkan, tidak terlalu memudahkan. Jadi itu adalah wasatiyah. Jadi wasatiyah ini sifatnya adil. Sifatnya adil. Jadi terjemahan yang tepatnya ialah al-adlu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil. Kamu adil, yang menjadi saksi kepada seluruh manusia, dan Rasul menjadi saksi kepada kamu. Jadi maknanya kita nak, bagaimana nak mewujudkan dalam sebuah negara kita, negara yang adil kepada seluruh masyarakat, tak kira Muslim, tak kira non-Muslim. Wa hiya allati qamat ala risalati rahmati lil alamin wal adalati lin nasi ajma'in. Risalah ini yang kita bawa inilah yang akan menaungi risalah ar-rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini bukan rahmatan lil alamin PH yang innalillah tu, bukan yang tu, yang Islam, yang PH kata rahmatan lil alamin, slogan yang dibawa. Tengok ad-din, hifzuddin pun tak terjaga. Sistem Islam hidup, beri dana, boleh kacau Islam, LGBT lagi, ada gerakan untuk mewujudkan Malaysia ni jadi the kingdom of God, suatu bandaraya, suatu negara Kristian. Jadi semua ini bukan rahmatan lil alamin, itu adalah la'natan lil alamin. Apa yang disebut rahmatan lil alamin ini adalah satu keadilan, kesejahteraan kepada ummah, baik muslim, baik non-muslim, semua sekali. Itu. Jadi oleh kerana itulah kita mesti mewujudkan dalam masyarakat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tak boleh amar ma'ruf saja, nahi munkar tinggal, ataupun nahi munkar saja, amar ma'ruf tinggal. Kedua-duanya mesti diselarikan. Itu tariqah al-wasatiyah. Jadi oleh kerana itulah kita tengok pada muka surat yang ke-20, muka surat yang ke-20, maka kita kena sentiasa jalankan dakwah dalam masyarakat kita. Maka seruan Islam yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini adalah
seruang kepada semua sekali. Semua sekali. Tidak seruang hanya untuk Melayu. Bukan seruang hanya untuk Islam, tapi untuk seluruh masyarakat. Sebab itulah Allah menyebut, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Wahai sekalian manusia, aku ini adalah rasul kepada kamu sekalian, yang memiliki langit dan bumi. Allah, dia ada Tuhan melainkan Allah, dialah yang menghidupkan, dia mematikan. Jadi kita kena faham di sini bahawa dakwah, konsep kita ialah dakwah kepada semua manusia, bukannya dakwah kepada orang-orang tertentu. Dan kita nak ajak manusia, masyarakat ini supaya dia berada dalam satu kelompok, hidup bersatu padu dalam satu kelompok. Kerana diibaratkan oleh Ibn Khaldun, al-insan madaniyun bit-tab'i ay la budda min al-ijtima'. Maknanya manusia ini secara tabiinya dia kena duduk dalam satu kumpulan, satu masyarakat. Dia tak boleh berpisah, tak boleh uzlah, tak boleh dia nak isolation, tak boleh. Jadi oleh kerana itu kita mesti mengajak masyarakat untuk sama-sama mendirikan sebuah negara, masyarakat yang sejahtera. Supaya kita dapat bina sebuah negara yang insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesejahteraan yang kita bina ini naklah sentiasa kita wujudkan dalam masyarakat, ataupun dia panggil sifat muafakat. Ini mesti sentiasa kita wujudkan dalam masyarakat, ataupun as-silmu, sentiasa dalam keadaan harmoni, tak berkelahi, tak berperang, begitu. Dan kita diajar umat Islam ini, sebagaimana disebut dalam muka surat 22, 23 dan seterusnya, bahawa kita perlunya sentiasa mengamalkan sabar, menerima maaf, hidup harmoni, tolong menolong dan berdamai. Banyak ayat-ayat sebagaimana dalam muka surat 22, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Kalau diminta untuk berdamai, maka damai. Hulurkan perdamaian, bertakwa kepada Allah. Allah Maha mendengar, lagi Maha mendengar. Jadi banyak ayat-ayat yang Allah mengajak supaya kita sentiasa mengajak kepada perdamaian. Wala tahinu fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'laun. Jangan kamu merasa terhina, merasa sedih, kamu hendaklah sentiasa mengajak kepada perdamaian. Kamu ini adalah orang yang mempunyai credibility, orang yang tinggi keimanannya. Wallahu ma'akum. Allah akan bersama dengan kamu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia, suruh manusia dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan penuh mau'izah yang baik-baik yang kita ucapkan kepada mereka. Jadi dalam ayat-ayat yang banyak yang kita sentiasa dengar ini, Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah agama yang menyeru kepada kebaikan dan kesejahteraan dan keharmonian. Maka oleh kerana itu, kita hendaklah sentiasa menjaga hal ini. Ini dalam sebab kita nak jadikan dalam masyarakat majmuk ni modelnya ialah umat Islam. Bila kita dah membina sebuah negara Islam, sekarang ni kita negara umat Islam, kita nak bina negara Islam yang betul-betul melengkapi ciri-ciri sebuah negara Islam. Jadi kita akan menjadi contoh qudwah kepada seluruh masyarakat umat Islam maupun non-Muslim akan menerima keadaan itu, kerana dia lihat bahawa Islam itu sejahtera dan Islam itu harmoni. Kemudian pada muka surat seterusnya kita tengok muka surat 28. Fashlu siyasatil isti'mar. Politik penjajah ini kita tengok tak berjaya, walaupun ra'ayna akhiran fashalul adyan ghairil Islam dan intisharnya harakah ad-da'wah al-islamiyah. Kita tengok bahawa agama-agama yang ingin membuat dakwah dan mereka ingin murtadkan umat Islam dalam negara kita. Mereka tak hormat perlembagaan kita, bahawa Islam itu adalah agama negara, agama persekutuan. Mereka jalankan kegiatan dakwah mereka. Jadi ini tak berjaya. Walaupun apa sahaja cara perancangan yang dilakukan oleh mereka, tapi tetap tidak berjaya. Tak berjaya. Dan kita tengok
selagi banyak halangan-halangan, cabaran-cabaran yang kita hadapi, alhamdulillah, selagi itu munculnya gerakan Islam dan kepimpinan Islam yang sentiasa memandu umat, alhamdulillah Allah sentiasa wujudkan umat ini sebagaimana Allah nyatakan dalam lahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangi di atas agama yang lain sekalipun orang musyrik benci, orang musyrik marah. Jadi oleh kerana itu kita tengok bahawa perlunya pendakwah-pendakwah kita hendaklah mereka masuk selarikan dengan syariat Allah, dengan tuntutan Allah. Mesti selari. Jangan mereka merancang dan menjalankan dakwah dengan pemikiran dia secara rasional ataupun secara kebijakan dia. Tak boleh. Kita mestilah pegang kepada uslub dakwah. Sebab itu kita tengok bagaimana pendakwah-pendakwah yang ada pada hari ini dan sebelum daripada ini yang tersilap, di mana mereka ini tersalah dalam uslub. Ramai umat Islam, bahkan ramai orang bukan Islam, mereka ini benci kepada Islam dan mereka tak nak masuk pun Islam disebabkan oleh pendakwah Islam itu sendiri. Jadi sebab itu jangan melakukan kesalahan-kesalahan dalam uslub, dalam ilmu, dan kita kena ikhlas. Itu yang penting. Ulama-ulama dulu kenapa Islam boleh dipeluk oleh ramai manusia walaupun ilmunya kurang, tetapi kerana ikhlas yang mereka bawa. Jadi hari ini kita kena bawa ikhlas. Kita dalam beg kita ada ikhlas, apatah lagi hati kita ada ikhlas, dalam semua kereta kita, tempat kerja kita bawa ikhlas, insya-Allah kita akan barakah. Jadi kita tengoklah bahawa perlunya pendakwah-pendakwah juga ini melakukan tafaqquh fiddin. Dalam ibadat saja, jangan kita tafaqquh perkara ibadat saja. Dalam muka surat 29 musannif Tok Guru dah sebut dah supaya kita tafaqquh betul-betul furu', usul dan semua cabang-cabang yang ada ini, biar kita faham tentang agama kita ni. Kita faham tentang Islam. Bukan tafaqquh dalam ibadat saja. Tengok orang pergi ke Mekah. Contoh musannif kita bawa. Kerana tidak tafaqquh, orang lontar jamrah dengan batu, dia lontar dengan kasut. Kasut kena orang lain. Begitulah juga dalam peperangan. Dia lontar orang dengan pedang, lontar dengan senjata, akibatnya ramai orang mati. Jadi sebab itulah kena ada fiqh dalam hal ini. Banyak fiqh yang kita kena faham selain daripada fiqh aulawiyat, keutamaan, fiqh waqi', situasi semasa, fiqh ma'alat, implikasi, fiqh tawakkuk, apa yang akan kita rasa akan berlaku, dan fiqh yang lain lah, muwazanah, perimbangan. Maka kita mesti faham supaya kita dapat menjalankan dakwah dengan penuh jayanya. Dan kita tengok kita tidak mahu ada golongan yang mutahammisi, yang hanya semangat saja tapi kerja tak tahu ke mana. Tak boleh. Dalam muka surat 32 itu musannif dia sebut bahawa kebanyakan orang-orang muda lah biasanya, dia ada hamasah, asyabab al-mutahammisin fi din bidun at-tafaqquh fihi hatta yahdusa at-tasaduma fima bainana qabla muwajahati al-a'da al-mutarabbisina bina. Jadi bila dia hanya semangat saja tanpa ada tafaqquh, maka akan berlaku tasadum, berlaku aksiden, berlaku pertentangan di antara sama-sama kita. Sepatutnya pertentangan itu dengan siapa? Dengan musuh. Pertentangan itu ialah dengan mereka yang ingin hancurkan Islam. Tapi tidak, kita berlaku pertentangan sama-sama kita kerana mazhab saja, kerana silap furuk, benda pandangan yang kecil saja, kerana kita tak puas hati cara saja, pendekatan, mekanisme saja, kita berkelahi sampai berapa generasi ataupun kita bergaduh sampai berperang. Tapi dengan musuh kita berbaik, dengan musuh kita tabik dan kita taat. Ini adalah merupakan satu pengkhianatan dan satu kejahilan, jahil tuki orang kata, yang kita ini tak faham pun apa yang ada di dalam Islam. Jadi kena jauhi. Jadi oleh kerana itu kita mestilah bangkit dengan kita kena faham negara kita ni negara yang ta'addudi, negara yang masyarakat berbilang kaum. Pada muka surat 36 itu musannif kita sebut bahawa kita kena bawa satu fiqh dakwah yang baik supaya masyarakat ta'addudi, masyarakat majmuk kita ini boleh menerima
dakwah yang kita bawa, Islam yang kita bawa, perjuangan yang kita bawa, parti Islam yang kita bawa ini dengan baik, dan mereka dengan lapang dada menerima Islam. Bukan setakat menerima dakwah kita, menerima produk kita, menerima parti kita, tapi menerima Islam. Apa yang kita nak bawanya ialah Islam. Dan mereka akan faham bahawa Islam adalah agama yang sejahtera, yang harmoni, yang menaungi seluruh manusia, bukan umat Islam sahaja. Sebab itu kena ada fiqh dan kena ada tadarrush. Selain daripada kena ada fiqh dalam bidang-bidang tertentu, termasuk fiqh siasah, fiqh dalam politik, maka kita kena ada tadarrush. Buat kerja secara step by step, marhalah by marhalah. Ada peringkat-peringkat dia. Tak boleh kita nak laksanakan semua sekali. Tak boleh. Kita nak laksana hukum Islam, kita dah dapat kerajaan persekutuan, maka parti kita adalah parti Islam dan slogan kita dirikan Islam. Maka hari ni kita dapat negara, esok lusa kita laksana Islam semua sekali. Itu tidak tadarrush, dan itu mutasyaddid, dan itu hulu dalam agama. Tak boleh. Kita kena jauhi fahaman-fahaman itu, tetapi kita hendaklah buat dakwah ini dan lakukan pentadbiran pemerintah ini secara tadarrush, secara berperingkat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak haramkan arak, Allah turunkan ayat haramkan arak. Dia tak kata arak itu haram, jauhi arak. Tak, Allah kata arak itu ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Memanglah kamu rasa ada manfaat, tapi dosa tu lebih. Kan? Kemudian kalau kamu mabuk, jangan semayang. Satu, barulah. Arak itu adalah perbuatan syaitan. Arak itu haram. Jauh. Maknanya kalaulah Allah sendiri nak mengharamkan arak, ada tadarrush, ada step by step. Maka kita dalam sebuah negara, kita dalam sebuah parti, kita dalam sebuah masyarakat, perlu melakukan perkara dengan tadarrush, dengan step by step. Dan itulah kita qadiyah tatbik syariah. Kita nak melaksanakan syariah Islam di Malaysia ni juga begitu. Walaupun ada halangan, macam-macam halangan kepada kita, tapi alhamdulillah kita dapat hadapi dengan baik sekiranya kita ada fiqh yang kita sebutkan tadi. Pada muka surat tajuk akhir 41, khilafatun atau malikiyah. Jadi kita kena faham bahawa kita dalam negara kita ini, kita ada negara beraja, raja berperlembagaan, sultan, ya. Dan macam mana dengan sistem khilafah yang ada dalam Islam. Kita kena faham bahawa khilafah ke ataupun raja ke, kedua-duanya dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan kita telah nyatakan bahawa proses khilafah ini sudah pun dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan raja ini juga dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya dalam surah 42 yang menyatakan An-Namlu tentang kerajaan Nabi Allah Daud alaihissalam. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaimanu Dawud. Jadi maknanya mereka dilantik sebagai raja. Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud diberi kerajaan, mereka memerintah. Begitu juga dengan Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain inna makkanna lahu fil ard. Kami berikan kekuasaan kepadanya, dia memerintah. Zulkarnain. Kemudian kita tengok dengan raja Talut dan raja-raja yang lain. Jadi yang pentingnya ialah sekarang ini memang kita nak sistem khilafah ini kembali cepat. Setelah daripada 1924 jatuhnya sistem khilafah, maka kita tak ada lagi khilafah. Kita nak, tetapi pada hari ini dengan sistem sultan raja yang kita ada, maka kita jagalah sistem ini supaya menuruti dan selari dengan syariat Islam. Walaupun kuasa raja dan sultan hari ini terhad akibat kuasa penjajah dahulu, tetapi kita kena selaraskan dengan syariat Islam. Itu. Dan kita khilafah Islam yang kita anuti ini, sebenarnya kita kena syukur kerana negara kita telah lama dikuasai oleh Islam, dan dikatakan bahawa negeri Kedah lah negeri yang pertama Islam di tanah Melayu ini. Itulah sejak daripada abad ke-9 lagi pada 1136 Masihi.
sebelum daripada Kelantan, kerana Kelantan ni 1181 dan Melaka 1262. Dan Kedah ini yang pertama. Dan bahkan khilafah pernah digunakan di tanah Melayu, iaitulah Perak, oleh Raja Perak, iaitu dinyatakan sebagaimana dinyatakan dalam hikayat Misa Melayu oleh Raja Culang, yang menyatakan bahawa kerajaan khalifah negeri Perak Darul Rizwan menggunakan perkataan khilafah, sebagaimana digunakan pada Paduka Seri Sultan Alauddin Mansur Shah Iskandar Khalifah Ar-Rahim. Mana penggunaan khalifah digunakan di tanah Melayu kita. Tapi setelah daripada kejatuhan 1924, kejatuhan Khilafah Osmaniyah, maka tiada lagi khalifah dan diguna raja-raja dan sultan-sultan. Tetapi kita harapkan sultan ke khalifah ke, apa yang kita pentingkan di sini ialah mesti membawa Islam. Tak kiralah amir ataupun malik, tak kiralah dia presiden, tak kiralah dia raja, tak kiralah dia sultan, tak kiralah dia khalifah, maka mestilah dia membawa Islam, dan mestilah dia mendirikan hukum Islam dalam sebuah negara dan sebuah tempat tersebut. Sebab itulah disebut oleh musannif pada akhir-akhir kitab ini, al-Islam diddu diktatoriyah sawa'un kanat fardiyatan am jama'iyah malikan aw ra'isan. Dan kita menolak segala macam diktator, ananiyah, keakuan dalam sebuah tempat pemerintahan. Tak kiralah dalam kelompok ke apa dia sebagai parti ke, dia pegang kuasa sebagai menteri ke, perdana menteri ke, raja ke, jadi Pertua Agong ke, semuanya dia kena hindari daripada diktator, dan dia kena mestilah selarikan dengan Islam dan tuntutan Islam. Itu yang perlu. Dan kita umat Islam, masyarakat dalam sebuah negara, kita kena taati mereka sebagai ulil amri. Dan ulil amri itu adalah mereka sebagai pemerintah. Dan termasuk ulil amri pada hari ini juga dalam keadaan negara kita yang tidak ada khalifah ini, ialah fa'ulul amri al-umara'u wal-ulama. Dalam muka surat 44, musannif kata, maka ulul amri ini juga ialah pemerintah-pemerintah ulama. Kepimpinan-kepimpinan kerajaan. Itu ulama-ulama yang menaungi, yang memberi nasihat. Semua itu adalah ulul amri untuk menjaga syiar Islam, imej Islam ini sentiasa terjaga dan sentiasa ternobat di dalam sebuah negara. Jadi itulah secara kesimpulannya kita dapat buat dalam kitab Negara Islam dalam masyarakat majmuk. Semoga kita dapat mengambil beberapa manfaat, dan insya-Allah buku yang dikarang oleh Tuanku Presiden PAS Tuanku Haji Abdul Hadi Awang ini kita boleh dapatkan secara online di Pustaka Ummah, boleh dapatkan di situ. Ya, elok untuk kita baca time PKP ini. Kita kena banyak membaca. Selain Ramadan, kita akan sambut pada Jumaat nanti, kita baca Al-Quran dan kita banyakkan membaca, dan kita doakan supaya wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah dengan cepat di tanah air kita di Malaysia. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik pada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.